give the question, tanya, saya akan bagi laluan lah. Kat mana dia punya setting. Okay, can anyone try chat that to ask question? Just nak to test the system sebab saya nak tengok keluar. Okay, try chat to ask question. Nanti just type at the chat. I will try to answer. Okay, thank you Zarul Syarid. Okay, saya boleh nampak dari situ. Okay, okay, are you familiar with the least square adjustment? 320, sebahagian akan belajar least square. Tapi untuk kelas saya AB ke CD Kelas saya least square AB ke CD 320, saya dah confuse. Saya ada 340 dengan AB kot CD least square apa 320. Okey. Belum masuk lagi tajuk least square, next week we start least square. Lain mungkin tak belajar lah yang kumpulan EF A, B, C, D, E, F, G, H tak belajar. Jadi tak apa. We move on share lah the least square adjustment. Especially pakai software apa namanya Stanet saya gimas betul lah online ni sebab saya tak tahu awak ni dengar ke, tidur ke, apa ke. Can you hear me? Dengar sir. Boleh sir. Boleh. Boleh sir. Ini okay, tak apa. So saya berfikiran positif yang mendengar apa yang saya cakap lah. Macam biasalah saya ada grup dengan saya tu, saya akan randomly pick up to ask question lah. Jadi siapa yang bertuah tu oh sorry, saya 320 AB saya dengan budak AB. Alright. So yang biasa leceh dengan saya AB lah, even CD pun saya jarang buat kelas follow the 340 punya ni. Okay, can you see my slide? Dia nampak tak slide saya? Belum keluar. Tak nampak pun slide sir. Okay, dah keluar. Okay, alright. Okay, saya akan start discuss about the square adjustment, and then I try to go specific on Stanet software. So how do we adjust data survey using Stanet? Okay, di belakang Stanet ada square adjustment. So in order to us to understand the adjustment and the Stanet, kita tak boleh lari daripada pemahaman di square. Kita tak nak melahirkan pelajar yang hanya memahami software, pakai software. Kita nak melahirkan pelajar yang faham apa yang berlaku di belakang software. Macam mana suatu data itu dilaras. Kalau sebelum ni kita ada kaedah awal, kita ada kaedah bodies and transit kan. You learn body and transit to adjust the cadastre. Now bila masuk kepada zaman teknologi sekarang, especially for cadastre di Jabatan Ukur telah mula menggunakan least square adjustment, walaupun sebahagian license sedaya masih menggunakan bodies and transit, tapi itu least square punya data, least square punya data. Okay, okay, so apa yang saya nak pada hari ni so hopefully you family tak dengan, you dah pakai dah pun software Stanet ni. Kalau I pick up beberapa nama, that's why saya kata you kena standby untuk I pick up your name to answer my discussion. I consider this is discussion. Okay, siapa saya nak pick up ni ni Chris Tony Benjamin. Ni orang putih mana jalan kelas saya ni. Hello Chris Tony Benjamin. Hello, can you hear me? Chris Tony Benjamin. Hello.
Yes, sir. You ke Christopher tu? Apa? Ada dah. Pick up nama tadi dah hilang pula. Okay, I pick up another name. Okay, so tolong respon bila saya panggil tu tolong respon sebab saya tak nak you buka je komputer hilang, dimakan ke apa kan. Okay, Mujahidah ada Mujahidah. Mujahidah, are you there? Okay, Mujahidah. Okay, you group apa? Group D. Tak dengar lah, apa? Group D. Okay, group. Okay, maksudnya you 340 dengan saya kan. Okay, so before kedatangan disco adjustment, apa method adjustment yang kita pakai dalam cadester? Okay. Apa Mujahidah? Apa dia? Tak jelas. Jelas. Lain dengar suara saya jelas tak? Sekat-sekat sir. Sekat juga tu. Okay. Okay, Mujahidah. Sekarang you dengar tak suara saya? Clear tak? Hello? Boleh. Okay, sebelum ni, sekarang kita pakai belajar disco adjustment. Dan saya cuba tekankan penggunaan StarNet. Di belakang StarNet disco adjustment. Sebelumnya kedatangan StarNet ni di survey department, apakah metod pelarasan yang digunakan? Itu soalannya. Jelas tak? Hello, Jaidah? Salah. Tengah jawab ke, tengah apa ke. Saya tak keluar. Oh, dengan ni tadi, okey. Jaidah, ni suara pun tak keluar dah. Auzubillah. Rojim. Dengar tak suara saya? Dengar sir. Jaidah tadi mana? Okey, tak apalah Okey, kelas, tolong When I give the lecture, please give attention and ask questions. Saya tak nak cakap seorang-seorang ni. Saya tak tahu ni 100 lebih ni. Apa jadi saya nak two-way communication. Okey, tak apa, saya teruskan slide saya. So, I hope that when we finish this class, you at least know apa itu iteration, what's the number of station, this is number of observation, unknown, redundant observation, residual, standard error, standardized residual, sum square of standardized residual and error factor. Okay, this is yang kita cover dalam environment adjustment menggunakan software StarNet. Okay, saya rasa belajar cadester dulu dah pakai StarNet kan, betul tak? Okay, betul tak? Boleh seorang tolong bagi respon? Pernah, dengan saya dah. Dah pakai kan? Okay, so saya harap semua dah clear. Okay, what is least square? Okay, ini least square is known to be the most accurate method for adjusting the light surveying measurement. So, kita pakai least square ni digunakan untuk melaras data kita dengan syarat data kita hanya random error, iaitu random error bermaksud free daripada group A dengan B dah belajar lah baru minggu ni. Free daripada apa? Group AB, come on. Maksudnya data tu kalau nak adjust mesti free daripada gross error. Okay, so gross error and another one is Systematic error. system error. When we do adjustment, we have to make sure that the data must be free from gross systematic. So you belajar sekarang 340 340 is considered like a survey camp mini survey camp, you buat practical. Kalau you dapati data tu terdapat gross error, di mana data tu you tipu, bilang kiri bilang kanan tipu, lepas tu contoh dia tak ambil tinggian dalam GPS, you tipu, you main letak saja ketinggian,
lepas tu silap you buat solat up terlupa nak tutup garisan. Kalau wujudnya gross error dalam survey, data itu adalah haram sama sekali untuk dilarang. Faham tak? Dia mesti data yang you dah filter, free daripada gross error, systematic error, baru ia boleh dilaras. Itu satu akidah lah saya nak ajar. So you all semua kena faham bahawa untuk melaras data, sama ada menggunakan bodies ataupun menggunakan least square, the data must be free from gross and systematic. Okay, kejap. Masuk dalam. Okay. Clear? Clear, sir. Okay, alright. So, ini dah step dalam scheme least square. Yang ni saya skip lah because you tak belajar lagi. Nanti saya akan sentuh sikit-sikit lah sewaktu saya bagi talk ni lah. Ada konsep of metric A, metric L, metric weight dan sebagainya. Saya skip. Kemudian kita akan buat metric N, A2A transpose kali dengan metric weight kali dengan metric A, metric U dan sebagainya. Akhirnya you akan dapat the V, residual dan X, iaitu adjusted parameter lah. Okay. Jadi nanti kita akan sentuh. Saya akan spesifik gunakan standard. Kalau boleh standard, standard ni adalah software yang di mana di belakangnya adalah least square adjustment lah. Dia ada banyak standard ni. You boleh go for 3D, 1D and 2D. 1D adalah untuk lamping lah. 2D untuk tracing lah, untuk control, dan 3D biasanya melibatkan S1, S1 dan hacking. Jadi saya akan just share on 2D lah. Yang lain tu you boleh explore. Tapi sebelum tu, okay, this is the standard punya software dan saya rasa saya tak boleh sentuh. Everybody familiar with the software. I just want to go to the instrument option juga. Saya rasa familiar di mana dalam alat tu disebabkan kita pakai least square boleh set the weight. Jadi because there's an instrument option that we can set the limitation ataupun the quality of the observation. Jadi data itu bergantung kepada quality cerapan lah. That's why this is the question of the least square adjustment. Dia berbeza dengan bodies. Bila ada kesilapan, kita menganggap kesilapan tu sama rata. Contoh kita buat bearing, macam mana kita nak settlekan bearing, C correction. Kita anggap error tu sama rata. Kalau ada 50 second, ada 5 stesen yang terlibat, kita akan salahkan every station 10 second. Sama juga dengan jarak. Siapa yang kita akan salahkan? Kalau you buat body and transit, ingat tak you buat pelarasan jarak? Siapa yang you akan salahkan untuk pembetulan jarak? Okay, siapa boleh jawab ni? Anybody want to try in jarak? Siapa yang akan disalahkan? Do you still remember correction of the jarak? Hello? Sistem, sir, sistem. Sistem apa sistem ni? Constant error. Sistem error. Tak. Bila ada kesilapan jarak, contoh you dapat 1/8,000, 1/20,000. Jadi dekat situ ada bezel, ada bezel latik dan bezel lipat. Macam mana you selesaikan bezel latik dan bezel lipat? You kena agihkan error tu. Kepada siapa error tu diagihkan? Siapa ingat lagi? Body transit. Kepada siapa? Pada line Yang paling panjang. Okay, good. So, garisan yang paling panjang akan dipersalahkan paling banyak. Walaupun dalam konsep survey, sebenarnya garisan panjang lah yang paling kurang error dari segi bearing. Jarak pun dia boleh kurang error kecuali kalau dia pakai dia panggil accumulate. Tapi biasanya bearing jarak yang panjang lah akan paling keputusan. Paling bagus berbanding dengan jarak pendek. Tetapi dalam body and transit method, kita tak ada cara nak meletakkan kesilapan tu. Jadi kita dapat berdasarkan jarak. Dengan anggapan jarak yang paling panjang contribute error yang paling besar. Jadi macam ada formula dia. Distance over total distance kali dengan bezel latik. Jadi correction tu kita apply. Lepas tu garisan tu akan mati titik yang sama dan kita consider jarak yang paling panjang contribute error yang paling besar. Kalau bearing, macam mana kita kira? Bearing macam mana?
Kalau jarak tadi ikut kebetulan jarak, ikut jarak garisan. Kalau bearing macam mana kita betulkan? You start dengan satu nilai, berakhir dengan nilai yang berbeza, ada kesilapan bearing, macam mana you akan bahagikan kesilapan tu? C correction, macam mana you bagikan C correction? Okay, siapa nak try? Norliana Hanani. Norliana. Norliana Hanani. Norliana Hanani. Where are you? Norliana? Ini maksudnya ni tak ada ke apa ni? Okay, saya tak datang lah ni. Okay, saya try lagi seorang Nur Afiqah Nordin. Can you hear? Nur Afiqah Nordin? Yes, sir. Dengar, awak kumpulan mana? A, B, C, D? E. Dengar. D. Tak dengar, putus-putus. Kumpulan mana? Bulan D. Kumpulan D, okey. So, macam mana? Dalam konsep bodies and transit, macam mana dia betulkan cerapan bearing? Bila terdapat perbezaan antara garisan yang sama, macam mana cara dia dibetulkan? Macam mana? Macam mana? Walaupun dah Afiqah Nordin tadi. Hello? Ya, Nur Afiqah Nordin. Mana pergi dia? Saya tanya soalan ni. Nur Afiqah Nordin. Nah, je sir. Okey. Type kat sini. Buka hati dengar. Okey. Okay, so tak apa saya sambung. Okay, this is when you display adjustment, you can set the instrument proper quality instrument supaya dia akan membantu kita untuk set up standard deviation of the observation. Jadi konsep dia
Okay. Dengar tak? Hello? Ya, sir. Tadi tak dengar. Tadi tak Okay, dengar. so okay, alright. Okay, jadi saya sambung okay, bila kita dah boleh set kita punya observation, sekarang saya nak discuss berkaitan dengan yang ini So, bila you do adjustment, you akan dapat this statistical summary bila buat adjustment. Sir, Ya. Apa dia? Ya, ada soalan ke apa tadi? Hello? Dengar tak? Masih dengar. Dengar, sir. Apa, Pak? dengar sir. Rasa Yang saya nak tekankan pada hari ini, adjustment statistical summary. Okey, bila kita run adjustment, inilah yang akan keluar bila you run dalam StarNet. Yang pertama ada iteration, number of station, number of observation, number of unknown, number of redundant, kemudian ada error factor. Ni ada observation ni, ada subscale of residual, error factor, dan dia beritahu dalam kumpulan upper bound, lower bound ataupun level pass. So, ini yang kena ada. You familiar tak dengan benda-benda ni? Faham tak? Okey, pernah tengok tak benda ni? Hello. Ada sir. Maybe pernah, maybe tak pernah. Tak pernah. Iteration. Okay, you run adjustment, apa yang you tengok? Okay, good. Okay, tolong bagi saya nak tahu apa you punya feedback supaya saya boleh cerita tu memberi manfaat. Guru AP biasa lecturer saya tahulah, saya tak nak diam, saya tahu. Kalau tak dapat, lebih baik kita kelas. Kalau dapat walaupun sikit, it's better to me. At least ada two-way communication. Okay, apa yang you faham mengenai least square yang you buat sebelum ni? Especially group you belajar cadastre adjustment. Apa yang you faham? Dalam term-term yang banyak ni, apa yang you tahu? Siapa boleh komen sikit? Apa yang you tahu dalam banyak-banyak term ni? Ada iteration, ada number of station, ada number of observation, ada number of unknown, number of redundant. Apa maksud dia? Anybody can try. Just give me one term, maybe you know, you're familiar. Hello? T-square test. Siapa cakap tadi tu? Saya tak boleh trace lah nama dia. Siapa cakap tadi? Siapa tadi? Saya. Zarul. Okay, Zarul. Okay, Zarul. Good. Okay, chi-square test. Apa tujuan kita buat chi-square test tadi, Zarul? Okay, bagus. Kita nak banyak discussion macam. Apa tujuan Nak cari apa bound dengan level. Okay, mencari apa? Apa ni? Error dia tu dalam apa bound atau dalam level pass dia tak? Okay, apa maksud dia bila you buat chi-square test ni? Apa yang you semak terhadap data? Setiap station, setiap observation. Setiap observation dalam fieldbook. Okay, memanglah kita nak semak observation yang kita buat kan. Kita rekod dalam fieldbook tu, kita nak semak. Sebenarnya, teori di sebalik tu, apa yang kita buat? Chi-square test ni apa? Maybe matrix calculation. Okay, dia square diselesaikan menggunakan matrix. Okay, saya bagi Okay, bagus. So I just want trigger you to ask question, kita discuss. Okay, bila kita buat chi-square test, dia adalah melihat sebenarnya variance sample variance terhadap sample population. Jadi data kita ada variance, ada dia punya
Variance mean dia punya precision. Adakah precision kita ni sama dengan sampel? Itu tujuannya. Itu dia buat chi-square table, chi-square test. Tengok kitanya masuk tak dalam sampel. Tapi kita kena pilih pula berapa persen kita terhadap data. Percaya dalam survey kita pakai 95% confidence. Okey, jadi saya bagi analogi macam ni. Saya bagi analogi yang mudah macam ni macam mana nak bagi analogi Okey. Kita nak bagi budak macam ni, kita nak test dengan sampel. Contoh macam ni. Macam mana nak menilai budak tu baik ataupun tidak baik? Kita dalam exam, kita akan bagi dia 100 soalan. Okey, kita kata kalau dia dapat jawab 40 betul sehingga 80 betul. Yes, is salah. Jawapan kalau dapat bawah 40 fail. Okey, itu adalah kita punya ujian kita. Jadi kita bagi dia sampel, kita tengok dia punya masuk dalam kategori mana. Kita refer kepada kita punya population. Population tu menggambarkan untuk meletakkan lulus atau tak lulus ujian terhadap data tadi. Faham tak statement tu? Itu berbelit, itu pening kepala. Okay, anybody can comment? Can you understand from the statement? Hello? Yes sir. Faham? Maybe. Faham sikit lah. Ada tu Syafiq ada cakap kat chat tu. Syafiq nak tengok yang lain tu lebih kurang daripada yang sepatutnya. Okay, saya bagi another example to give you better understanding hopefully. Macam ni lah contoh. Saya suka menggunakan analogi kewangan saya ajar student pakai kewangan. Contoh macam ni. Kebiasaannya pelajar sekolah rendah, sekolah rendah belanja satu hari RM3. Okey. Bila parent dia bagi RM3, pas. Maksudnya population, kebiasaan ni population lah. Chi-square test population biasanya RM3. Siapa yang belajar RM1 ke bawah, dia jimat. RM1 ke RM3 dia sangat jimat. Pandai berjimat. Siapa yang belajar RM3 ke RM5, dia agak apa dia? Agak belanja. Siapa yang belanja RM3 ke RM5 tu dalam kategori okey lagi. Tapi dalam had yang tinggi. Siapa yang 1 ke 3 dalam had yang tinggi. Jadi average RM3, logik belanja contoh 2 ke 4. Atas RM4 boros, bawah RM2 jimat. Jadi itu adalah population yang dalam table yang kita refer. Jadi kita pergilah satu sekolah. Kita pergilah sekolah yang dekat ni, sekolah dekat Trafilat ITM tu, sekolah Putria. Kita tanya budak dia, you belanja berapa ringgit sehari? RM4. Kita refer dekat table, RM4. Dia jatuh dalam kategori pas, tapi hampir nak tergelincir. Kita tanya budak kedua, you belanja berapa ringgit? RM3. Pas, kategori pas. Budak ketiga, belanja berapa ringgit? RM1. RM1 ni bawah daripada RM2. Lower bound, terlalu baik, terlalu perfect. Kita tanya budak kelima, berapa belanja? RM10. Upper bound. Okey, faham tak? Upper bound, lower bound ni adalah terhadap data kita. Disemak dengan apa? Disemak dengan population. Population tu lah chi-square test table tu. Jadi kita punya survey ni, kita tengok adakah kita punya range yang lulus, range yang gagal, range yang sangat baik. Itu yang kita tengok. Okay, can you see my cursor now? Can you see my cursor now? Nampak? Ni cursor saya. Boleh sir. Boleh. Jadi kerja yang sampel ni 0.256. Ini macam budak tadi belanja lah. Budak dia belanja 25 sen. Sedangkan normal dia belanja ikut table 80 sen ni, 78 ni 80 sen 80 sen ke RM1.20 sen. Dia belanja 30 sen. Maksudnya budak ni sangat apa? Sangat ini error ni. Sangat jimat sir. Jimat sir. That's why dia jatuh dalam lower bound. Kalau sampel yang ini sampai sini 2, 3, RM3 lebih daripada dibenarkan RM1.20, maka dia jatuh dalam kategori apa? Kalau sini dapat apa? Jadi apa poinnya? Reject. Okay. Dalam statistik mana yang bagus? Lower bound, upper bound ataupun pass?
Anybody want to Low try? bound, sir. Fast. Fast. Low Low bound. bound sir, low bound. Fast, sir. Some of you bagi low bound, some of you bagi pass. Tapi tak ada yang bagi upper bound Siapa nak bagi upper bound ada? Ada siapa-siapa nak bagi Wan Quratul Marsha tak faham. Dah faham sikit tak? Dah saya explain tadi. I see from your chat. It's a very difficult because saya ni lebih suka F to F. Bila online ni I try my best hopefully you can get my words hopefully. Wan Quratul Marsha, are you there? Okay, tak apa. Nanti mungkin from time to time. Yes, sir. Yes. Oh, tu okay, awak okay, Wan Quratul Marsha. Okay. I hope that you can get what, my analogy. Okay, so sebenarnya dalam statistik yang terbaik adalah pass. Okay, it's not lower bound. Lower bound means you terlalu perfect sampai hampir-hampir tak logik. Contoh, kita saya kata belanja sekolah tadilah. Saya kata average belanja RM3. Macam saya dah ada anak sekolah belanja RM3 sehari. Saya bagi dia RM3. Dia belanja saya bagi dia belanja sampai RM6-7. Low upper bound lah. Itu memang tak boleh lah, gagal. Tapi saya bagi dia RM3, dia belanja 80 sen je. Tapi saya kata 80 sen, baguslah, low bound lah. Tapi saya kata apa yang you belanja? 80 sen dapat beli nasi lemak satu, dapat beli air Milo ais satu, dapat beli kuih tu, dapat beli biskut. Saya kata, ya betul lah ni. Sama ada apa? Dia low bound. Dia sangat baik, sangat jimat. Sama ada mungkin dia tak bayar apa yang dia makan. Dia per orang, sir. Mungkin dia orang yang mungkin dia minta kawan dia. Mungkin orang yang kantin tu salah bagi baki. So banyak kemungkinan. Jadi lower bound means dia terlalu sampai tak logik. Itu lower bound. Tapi kadang-kadang dia boleh pakai. Contoh dia apa? Dia tak makan tadi tu. Dia beli air je satu. Memanglah dia jimat. Macam tu kita boleh pakai. Tapi kalau dia belanja biasa, tapi duit masih banyak, means tak logik. Jadi low bound dalam statistik dianggap error. Tapi error yang tidak merisaukan. Berbanding dengan upper bound. Memang dah belanja sampai RM10. Confirm. Salah guna duit, belanja terlalu banyak, boros, makan tak reti satu, makan banyak, itu antara sebab-sebab yang jadi upper bound. Jadi kalau dalam case survey macam mana? Sebab apa jadi upper bound? Mungkin drivers buat tak betul, setting alat tak betul, diri siap alat tak betul, RU pun salah dan macam-macam lain yang menyebabkan alat tak calibrate, menyebabkan cross error. Tapi you buat drivers dapat satu dia sebab 2 juta, satu dia sebab 3 juta, perfect sangat low bound. Dalam statistik dia salah. Apa kemungkinan yang berlaku? Mungkin letak standard deviation tak betul, you letak set berapa alat tu punya deviation salah menyebabkan data terlalu perfect. Contoh macam ni budak sekolah belanja RM3, bapak dia kaya bagi dia belanja sehari RM10. Dia belanja RM8. Bapak dia kata lower bound sebab dia bagi RM10. Bukan lower bound. Dia bagi tidak realistic, weight tak sesuai. Memanglah budak tu jimat. Sekolah rendah bagi RM10 Dia beli macam-macam baru RM6-7. Jadi bukan isu data tu baik. Weight yang tidak sesuai. Itu juga kadang-kadang lower bound sebab weight tidak sesuai. Can you get what I mean? Dapat sikit pun jadilah sebab online kan. Dapat? Saya faham. Okay so hopefully you can Faham, get. sir. Okay Okay, siapa nak tidur tulis kat situ nak tidur Saya tak ada nak tanya soalan. Saya panggil dia tak jawab, saya kecil hati. Tulis kat chat saya nak tidur Ustaz. Jadi saya senang tahu siapa yang nak tidur. Okay, so this is the error factor low bound dan upper bound yang saya dah discuss Kemudian ada iteration, ada number of station, number of observation. Ni semua kita patut tahu. Jadi bila you run adjustment, you not only looks at the low bound or upper bound, you also have to know, verify how many iteration, number of station, number of observation, apa semua. Kita akan masuk satu persatu Okay, this is yang kita dah discuss tadi. Okay, saya tak okay, so
So yang pertama iteration Iteration means berapa kali alat pelarasan dibuat sehingga dia converge, dia mengecil. Dalam least square ni dia ada konsep dia iteration sebab kita guess coordinate. When we guess the coordinate, until the coordinate itu converge, mengecil, barulah dia berhenti iteration. Banyak faktor faktor data, faktor initial coordinate dan sebagainya. Jadi it's easier to you understand that the iteration means berapa kali proses yang dibuat oleh least square sehingga koordinat itu menjadi mengecil. Itu maksud dia converge tadi apa tadi iteration. Okey. Okey, yang kedua adalah unknown Tengok balik ni unknown ni. Okey ni. Iteration dah, sorry. Number of station 19. Apa maksud number of station? Okay, number of station ni, katakanlah kita buat traverse. Okay, macam ni saya buat contoh Okay, boleh nampak tak saya share least square punya Okay, nampak tak ni? Saya dah standard ni. Dah nampak tu. So nampak. Okay, kalau kes macam ni, berapa jumlah stesen? Itu saya nak awak tahu tu. Berapa jumlah stesen? Nampak. Okay, berapa jumlah stesen ni? Sebabnya cuba tengok saya nak tunjuk yang ni. 7 sir, 7. Macam mana nak share? Dia boleh share lebih daripada 2 tak? Okay, sekarang nampak tak slide? Nampak tak slide? Nampak sir. Nampak? Nampak. Nampak sir. Saya klik standard ni, nampak tak? Standard ni. Dua-dua nampak. Nampak juga. Dua nampak. Okay, dua-dua nampak. Okay. Alright. Saya tak reti sangat bukan website ni. Sekejap. Okay, so nampak tak number of station ni? 19. Okay, ini dalam saya punya slide. Tapi kalau dalam data ni saya tunjuk ni, berapa station? Siapa boleh try tunjuk? Siapa boleh try? 7. 7 sir. Okay, Lutfi Hadi. Saya dengar awak cakap 7 kan? Awak ke jawab 7 tadi? Ya, saya. Okay, macam mana you kata 7? Sebab step satu tu dia akan bersambung dengan step batu. Okay, mana station 7 station tu? Cuba kat saya station nombor berapa? 1, 2, 4, 7, 10, 12, 15. 2, 4, 7, 7 station Okay, good, 7 station. Okay, siapa lagi nak try? Adi kata 7 station. Number of station, okay. Yang lain? Anybody want to try? Jawapan. Apa dekat? Siapa tadi kata 8? Siapa cakap 8 tadi? Sama jawapan sir. Sama jawapan. Saya nak yang lain. Siapa ada jawapan lain? Ni Alice Iping. Alice? Alice. Nama unit Ya, saya sir. Okay, where are you from? Ha? Daripada mana? Saya daripada Sarawak. Are you in Sarawak now? No, dekat JB. Oh, kat JB pula. Okay, good. Alright. Okay, so berapa station? Sama Yuk. jawapan sir, 7. 7 juga Okay, good. Okay, tak apalah 7 Okay, last lah saya tanya. Mana tahu ada jawapan lain kan? Fatin Nur Azlina. Sama jawapan sir. Selamat, senang sama jawapan lah Okay, betul juga pening-pening memikir baik ambil sama jawapan. Okay, sebenarnya dalam ni bukan 7. Berapa? Semua stesen yang terlibat dalam pelarasan. Berapa? Okay, ikut saya Tengok
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul tak 15? Output, listing, just tiga summary. Nampak tak? Number of station berapa? Ini berapa? 15. Kenapa 15? Kenapa 15? Faham? Sebab dia mengambil kira semua stesen yang terlibat. Okay, faham tak? Itu number of station. Dia faham. Yes, faham. Faham, sir. Observation. Number observation berapa? Okey, tengok ni. Input data file. Ini edit. Okey, boleh nampak tak ni? Saya punya .dat ni. Okey. Nampak .dat ni? Okey, segala BD ni. BD ni dianggap sebagai observation. Ada berapa ni? Dia kira 1, 2, 3, 4 sampai bawah. Ada berapa? So tengok dekat sini option, output, 60. ada 60 observation. Alright. Andai kata saya set koordinat. Masuk tak dalam cerapan? Andai kata saya set koordinat ni. Okey, ni ada koordinat ni. Saya set koordinat ni. Masuk tak dalam cerapan? Katalah saya buka koordinat 13 ni. Ada saya set latif dan depart. Koordinat leading and nodding. Nodding and resting. Ada standard deviation. Masuk dalam cerapan. Koordinat masuk dalam cerapan. Siapa boleh try? You guess. Tak kot, sir. Okey, tak masuk dalam cerapan. Okey, kita try. Tadi berapa? 60. Kita 60. 60. Apa bar Batu tadi lari. Tak apa, nak tunjuk. Bukan nak tunjuk cerapan. Okey, berapa jumlah cerapan sekarang? Kita tengok. Ada berapa? 62. Betul tak 62? Okey, so. Okey, this one. 62. Bermaksud, nampak tak? Koordinat. Koordinat tadi pun dianggap cerapan. Kenapa ada dua? Sedangkan satu koordinat je saya buka. Sebab ada dua? Ada dua komponen. Apa dia? Listing dan nodding. Okey. Katalah saya tutup ni. Saya pakai the health fix. Saya fixkan dia. Satu je saya nak observe ni. Dia punya barat ni dari 39 barat. Jadi kalau saya save, saya run, cerapan akan jadi 61. Nampak ni? 61. Saya output, saya listing. Kalau tengok kat sini, dia akan jadi itu cerapan, satu saja koordinat. Okey. Jadi sekarang saya nak you faham bahawa this is number of station. Okey. Termasuk kontrol termasuk kontrol. Okey. 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 So ada apa tadi? 60 cerapan. Tapi kalau saya buang ni balik, dia akan jadi 60 cerapan. Okey. Bawah ni. So, level pass, or mesti sekarang kita 60 cerapan lah. Kita nampak yang asal. Dan tengok drawing ini drawing dia. Okey, good. 60 cerapan. Okey, tengok nota seterusnya. Number of observation. Okey, 60 lah termasuk bearing, termasuk distance, termasuk koordinat. Okey, number unknown. Okey. Unknown ni macam mana dapat? Okey, you tengok dekat station saya ni, drawing ni berapa unknown? Anybody can guess? Siapa boleh try tanya? Jawab. Berapa unknown? Apa unknown kita dalam case adjustment ni? Siapa boleh try? 3. Okey, 3. Good try. Siapa kata 3 tadi? Siapa kata 3 tadi? Nama tak keluar lah. 7 je, 7. Betul tak? 7.
Okey, siapa yang kata 3 tadi? Okey, ada yang kata 7. Yang kata 3 siapa? Siapa kata 3 tadi? Saya, sir. Saya tu siapa? Sebab saya tak nampak nama Akmal, keluar. Akmal. Nama siapa? Okey, Akmal, 3. Macam mana you kata 3, Akmal? Anon. Mana dia? Kita nak discuss ni. Mana Anon? Session yang 3 segi yang tu apa? CRM. Okey. 14, 5 dan 6 Okey, tu awak kata 3. Okey, good. Awak kata tu 3 Anon Okey. Sekarang kita tanya yang kata 7 pula. Siapa kata 7 ni? Saya, sir. Muhammad Asfar bin Borhan. Okey, Asfar, kenapa awak kata 7? Saya kata 7 tu 7 stesen, sir. 7 stesen tu unknown. Kita tak tahu koordinat dia. Mana 7 station tu? 7 stesen tu 1, 2, 4, 7, 10, 12, 15. Okey, 7 Okey, good. Okey, ada lagi yang selain benda tu? Seorang kata 3, seorang kata 7. Ada tak yang nak try lain? Liliana Zurahaimi? Berapa? Liliana, are you there? Yes, sir. Okay, you guess berapa? 5. Nampak tak? Nampak. Okay, apa you kata 5 tu apa? Saya rasa 5. Ayah, mana? Apa yang you kata 5 tu? Mana dia? Cuba sebut Yang 3, 8, Ya. 9, 11, 13. 3, 8, 9, 11, 3, 8, 11, 13. Okey, 5. Okey, batu yang di pick up. Okey, thank you. 5. Okey. Okey, seorang kata 3, seorang kata 5, seorang kata 7. Okey, kita tengok mana yang betul unknown Okay, ni nombor unknown 36. Ini dalam lecture dalam saya punya slide. Kalau dalam sampel ni berapa? Okey, kita tengok listing. Kita tengok berapa unknown. Berapa unknown dia? 24. 24. Okey, siapa boleh ceritakan logik dia mana datang 24 ni? Berapa unknown dia? Tapi walau macam mana pun, terima kasihlah yang cuba 3, 5 dan 7 tadi buat try. Tak apa, sekarang kita kena faham. Dalam kes ni 24 unknown. Kenapa 24? Siapa boleh fikir logik dia? Yang stesen biru tu, sir. Ada 12. Ada 12. So, darab Barry Lister, unknown. Darab? 2. Kenapa 2? Face left. Face right. Face left, face right. Forward back bearing ke? Okay, good. 12 station tu betul. Tapi kenapa 24? Kenapa dia darab 2? Setiap satu tu ada Barry Lister. So, jadi 24. Okay, Akmal kata setiap tu ada bearing distance 24. Koordinat mana ada bearing distance? Koordinat ada apa, Akmal? Nothing is thing. Ya, sebab kita unknown koordinat. Koordinat ada 12. 12 ada 2 komponen. Leading dan non-leading. Jadi 24 unknown. Okey, kalau kita nak tunjuk bukti sekarang ni, cuba kita tambah lagi kontrol. Let's say I up another one. Katalah 13 ni saya jadikan kontrol. Contoh yang ni lah. Session 3 nampak ni? Session 3 ni saya jadikan kontrol. Jadi sekarang unknown tinggal berapa? Sepatutnya. Saya dah tambah dia jadi kontrol pula. Tadi unknown ada 24. 3 ni saya dah buang dah. Nampak tak ni? Ni. 3 mana 3? 3 ni saya jadikan kontrol. Jadi kadir merah. Jadi berapa unknown sepatutnya tinggal? 22. 22, sir. Kita dapat 22? Good. 22. Macam mana 22? Ada 11 stesen. Darab dengan 2. Koordinat. Okay, good. Listing. Okay, good. So, bila kita upload, kita tengok listing, dia akan jadi 22 unknown. Okay. Itulah cara unknown dipilih. Ini bagi 2D. Kalau 3D, okay. Katakanlah data ni 3D. Berapa unknown dia? 33. Berapa?
3. 3/3. 11 titik 33. Berapa 33? X, Y dan H X, Z. Y ataupun dan H ketinggian kita pakai H ketinggian Alright, okay, thank you. Saya harap you dah faham sampai sini. Maksudnya kita dah tahu iteration, dah tahu number of station, dah tahu observation, dah tahu unknown. Sekarang di number of redundant 43. Mana dapat number of redundant ni? Observation minus dengan unknown. Okay, dalam kes ni observation 60, unknown 22, maka dapatlah 38. Itulah redundant. Okay, redundant 38. Nampak? So daripada 38 ni, tengok dekat chi-square table. Barulah dapat berapa low bound dan upper bound. Okay, tengok berapa sekarang kita pakai? Degree of freedom berapa? 38. Okay, tengok 38. Sekejap 38. Okay, tengok 38. Alamak, tak ada pula 38 dalam ni. So, okay, sini 38. Alamak, tak ada lah 38. Okay, saya search sekejap Okay, kelas, tolong cari chi-square test. Tolong Google ke chi-square test. Redundant 38. 95% confidence level. Apa keluar? Hello? Hello? Yes, sabar. Tengah cari. Okay, yang ini statistik saya akan ajar dalam 320, tapi dalam ni saya bagi tahu terus nanti you kena fikir 320 Jadi sampai yang accuracy. Okay, kita percaya 95% confidence level kita percaya data kita 95%. Saya dah ajar belum dalam grup AB, saya dah ajar belum A and B. Confidence level saya dah ajar ke? Belum. Kita tengok 97.5 dengan 2.5. Okey, jadi macam mana tengok? Cari 97.5 dengan 2.5. Tak jelas. Hello. Bunyi hujan. Tak jelas. Okay, dah apa? Saya tunjuk Saya tunjuk je lah. Dengar tak suara saya? Hello. Dengar. Okay, saya share lagi satu Share lagi satu. Share. Okay, can you see my web ni? Yes. Sir. Macam mana nak berhenti gambar ni? Okay, macam mana saya Google lah. Saya Google macam ni chi-square test redundancy 38. Okay, saya pun Google. Okay, jadi saya ambil yang ni je lah critical value dia atau critical value dia. Okay, saya pun klik. Okay. Saya kata ambil kat mana? Ambil dekat 97.5 dan 2.5. Yang ni. 0.025 ni dan 0.975 ni. Ambil yang ni Jadi berapa saya punya freedom tadi? Tengok balik tadi berapa? Saya punya ni tadi. Okay, berapa tadi? Redundant berapa? 30? Ni. Berapa? 38. 38. Okay, tengok dekat 38. Okay, ni 38. Mana dia? Okay, ni.
56 point ni tengok kolom yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Kolom yang ketiga. Okey, 56.896. Okey, 56.896 bahagi dengan redundant. Berapa redundant tadi? 38. Okey, bagikan kelas tolong. Lima 36 dapat berapa? 1.497 263158. Okey, square root kan? 1.497. Okey, saya pun nak buat berapa tadi? 56.896. Square root dapat 1.22362705. 56.896 bagi 38. 1.497 kan? Okey, ambil 3 tipulan cukup lah. Lepas tu square root 1.224 betul? Square root. Betul sir. Betul sir. 1.224. Jadi kalau tengok dekat standard tadi, mana standard tadi? So dapat dekat sini upper bound 1.224. Nampak? Ini 1.224 ni. Nampak? Can you see my cursor now? Yes sir. Yes, sir. Nampak saya, nampak. Itu dia punya upper bound. Okey, kita tengok lower bound kita pula. 0.776. Mana nampak dia? Kita ambil yang 2.0.025. Ambil yang ni. Ini 0.025 kolom ketiga juga. Ambil 38 ni. So 22.878 bagi dengan 38. Buat 22.878 bagi 38 dapat berapa? 0.602. Okey, square root 0.776. Betul? 6. Betul. 0.776. Jadi tengok dekat sini 0.776. Nampak ni? 0.776. Okey, jadi this is lower bound punya limit, this is upper bound punya limit. Error factor kita 1.850 melebihi pada 1.224. That's why kita dapat upper bound. Nampak tak? Okey, sebab apa ada error tadi? Kita tengok error tu kat mana. Okey, error tu tadi kat mana Okey, error tu tadi sebab apa error tadi Macam bawah kan Sebab apa error saya dah lagi sekali dapat label pass ni yang tadi. Okey. Jadi yang ni pula kalau saya run yang terbaru ni saya dah save. Saya run dapat label pass. Kalau saya output, saya tengok listing, saya tengok statistical summary. Ni okey So 1.230, 0.770 kita punya error 1.033. So dia jatuh dekat mana tu? Antara 770 dan 1.230. That's why kita punya kerja jadi level pass. Okay. Sebab apa ni? Okay, sebab sekarang kita jadi redundant 36. Tadi 38 kan? Sekarang 36. Okay, tengok 36 pula. Dapat tak nilai ni? Okay, tolong buat kejap. 36 36. Kita tengok dekat upper bound dulu. 97.5 dulu. 36. Mana 36? This one. Okay. 54.437 bagi 36. Tolong. Square root. Dapat apa? 1.3. 3 titik perpuluhan. 1.300. Betul. Sekali lagi. 36. 54.437. 1.230. 1 point? 1.230. 2.230. Betul tak? Okey betul lah 1.230. Okey, kalau low bound dia? Low bound tengok bawah ni
pada 0.025. Okey, 36 mana? Okey, this. 21.336 bahagi 36. Square root. Okey, saya pun buat calculator juga. 1.336 bahagi 6 square root. 0.769. 0.770. 70. Boleh tengok sini 0.770. Okey, nampak tak? Okey, jadi kerja kita 1.033. Jadi kerja kita jatuh pada level pass. Pass lah kerja kita ni, lulus lah. Ini cara menilai kerja. Okey, saya nak rehat dulu 5 minit, bagi awak rehat. Lepas ni tanya soalan. Okey, saya bagi rehat dulu 10 minit. You start ask question in 3 times. Kita dah bincang iteration, number of station, observation, unknown, redundant, dan level pass punya dan chi-square punya lower bound upper bound punya determination. Kemudian nak cari error factor. Okey, saya tunggu 10 minit. Awak prepare soalan. Lepas ni kita discuss. Saya tak nak one way macam saya kata. Saya harap participant question. Okey, see you at 4.15 4.15. Okey, saya pergi rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Suku. Terima kasih. Habis tu bukan
Saya lupa nak matikan skrin tu.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tu. Okay, Salam sir. saya buka speaker ni ganggu tak? Dengar tak hujan? Dengar hujan Zat. Saya dengar. Tapi dengar bising ke ataupun boleh dengar? Boleh dengar suara saya? Macam mana? Je sir. Okay, tadi kita dah discuss. Ada apa nak tanya tak, Mas? Kita lebih kepada discussion lepas sesi kedua ni. Okay, ada apa nak tanya? Ya. Yang number of redundant tu kan, kita boleh pilih mana-mana ke macam mana? Okay, number of redundant setengah buku panggil redundancy, setengah buku panggil degree of freedom. Okay, dia bukan boleh pilih mana-mana. Dia terbit daripada cerapan kita. Itu formula dia adalah observation minus unknown. Katalah cerapan kita ada 100, unknown kita ada 40. Jadilah 60 degree of freedom ataupun redundant. Kalau kita punya unknown 40, cerapan kita 200, jadilah 160. Okey, tengok boleh dekat sampel yang saya share tadi ya. Okey, faham tak saya punya statement tadi? Siapa yang tanya tadi? Faham. Okey, saya nak tunjuk satu contoh ke awak. 340 okey. Run. Okey, level pass. Alright. Okay, nampak tak saya run standard ni? Nampak tak? Okay. Belum keluar. Nampak. Okey, saya run Saya run. Okey, berapa tadi degree of freedom dia? Kalau awak tengok kat sini, okey, saya buka balik. Listing dia ni dah dekat tadi adjustment. Okey 60 cerapan, observation 24, number owner 24, dia 36. Okey. Cuba saya edit data ni. Saya input data file. Saya edit. Okey. Data yang sama ni saya copy ni. Saya copy ni. Yang bawah lah senang tak perlu fokus. Okey, saya copy bawah ni. Okey, saya copy, Ctrl C, saya copy. Okey, berapa saya copy ni? Berapa data saya copy ni? Ada berapa? Ada berapa cerapan saya copy ni? Ada berapa cerapan ni? 8 4 bearing, 4 jarak 8 4 bearing. Okey, sepatutnya berapa jadi saya punya observation? Jadi berapa? 68. Okey, good. 68. Unknown saya berapa? Cerapan 68 betul. Unknown berapa? Unknown berapa? Unknown berapa? 40 sir, sebab tambah 16. Unknown tetap 24 sebab titik dia tetap 24. Oh, okey, sorry. Okey. Tapi redundant berapa redundant? 68 24 redundant jadi 68 24 jadi redundant berapa? 44. Okey, kita save, kita run. 44 Okey. Output listing.
Okey, 682444. Okey, jadi saya jawab pada soalan awak tadi yang tanya tadi. Adakah redundant ni main letak je? Sekarang you faham tak macam mana dia dapat? Dia bergantung kepada apa? Siapa yang tanya tadi? Saya je. Saya tu siapa tadi? Muhaimin. Okey, Muhammad, sekarang you tahu macam mana dapat dia? Tahu. Bergantung kepada Observation dengan unknown. dengan unknown. Good. Okey, good. Okey, ada soalan lain? Bagus. Okay. Okay, thank you, Muhammad. Ada question? Okey, saya Ya, sir. Ya, siapa nak tanya lagi? Okey, ada siapa nak tanya lagi? Dekat ni tak ada lagi, sir. Okey, kalau tak ada siapa nak tanya, saya sambung sikit kepada residual. Okey, mana dapat residual? Okey, residual ni dapat dia adalah okey, siapa tahu residual? Okey, saya dah discuss dengan budak 320 Apa itu residual? Apa boleh share residual? Budak A, B, saya dah lecture lah. Apa itu residual? Hello? Yes, sir. Ha. Yes, sir. Apa itu residual? Saya cuba. Okey, cuba. Dia perbezaan antara most probable value dengan observation. Okay, good. Teori dia mengatakan perbezaan antara most probable value MPV ataupun nilai paling berkemungkinan dengan observation. Okay, dalam kes ni, observation awak apa? Siapa yang jawab tadi? Bagus. Siapa yang jawab tadi? Betul. Betul. Siapa tadi? Ya. Saya. Okay, dalam kes awak ni, cerapan awak bearing. Okay, cerapan awak apa tadi? Jarak dengan bearing kan? Okay, most probability tu dapat pada mana? Mana dapat most probability? Awak dah ada cerapan dah, tapi cerapan tu nak di-compare dengan apa? Faham tak soalan saya? Awak kata, awak kata teori tadi, residual adalah beza antara cerapan dengan MPV. Okey, cerapan yang kita observe lah pakai total station. Ada bearing dan distance. MPV dia dapat dari mana? Tu soalan saya. Where you get the MPV for the bearing, MPV for the distance? Where did you get it? Not sure, sir. Sir? Dia pada ni kot. Level pass tu. Dia punya level pass. Tak apa. Siapa lagi yang boleh try? Anybody want to try? Mana dapat MPV dalam kes ni? Most probable value. Anybody want to try? Puan Mimi ada ke dalam ni? Puan Mimi? Puan Mimi tak ada. Dia host saja, dia tak ada dalam ni. Okay, Alan, anybody want to try? Oh, ni apa? Katie Elina nak try, betul? Ni ni. Mana Katie Elina ni? Elina ke Elna ni?
Nurul Afika, calculation. Calculation mana Afika? Afika? Okey, tak apalah saya bagi jawapan lah Okey. Nilai bearing, okey, satu observation. Okey, observation Okey, kita tengok ni. Distance Ada residual. Residual adalah beza antara distance yang kita cerap dengan MPV. MPV terdapat pada nama. MPV tu dapat daripada sini. Okey. Bila you run least square, setelah dia iterate 2 kali, ni dia buat iteration pertama, iteration kedua, akhirnya dia akan dapat final coordinate. Ni adjusted coordinate. Okay. Daripada koordinat, bila kita reverse, kita akan dapat apa? Bearing distance. Yes, bearing distance tu lah dinamakan sebagai adjusted bearing distance. Ataupun nama dia MPV most probably value for bearing and distance. Jadi dengan dua bearing and distance tadi dah dapat adjusted, kita juga ada bearing and observe yang kita cerap, maka dapatlah residual. Okey, faham tak statement saya tu? Statement saya ni membandingkan. Siapa faham statement ni? Anybody faham tak statement? Apa saya pergi very fast sebab masa kita nanti boleh tanya, saya lebih happy kepada ada question, kalau tak ada saya jalan je lah Okey, dapat residual. Dengan residual, kita juga ada standard error dalam ni. Standard error ni adalah nilai yang kita letak. Percaya kita tak ada data ataupun pemberat data. Standard deviation of the observation. Dalam kes ni saya pakai cadaster. Cadaster jarak dia berapa cm dia punya standard deviation? 1 cm. Bagi bearing berapa? 15. Okey, maka dapatlah standardized residual. Apa form standard residual? Residual bahagi standard error. Cuba bahagikan ni. 0.0159 bagi dengan 0.01 dapatlah 1.6. Itu adalah standardized residual. Faham? Mana dapat standard residual? Residual bagi standard error. Standard error ni mana dapat? Itu yang kita set. Cerapan kita kalau you tengok dalam JUPAM, jarak 1 cm, bearing 15 saat. That's why residual 0.0159 meter bagilah 0.01. Dapatlah 1.6. Iaitu berapa kali ganda antara error terhadap yang kita set. Katakanlah ni spending tadi RM1. Awak belanja RM1.60. Jadi berapa kali ganda? 1.6. Awak letak RM1 dapat RM1.10. Jadi 1.2. RM1.20. 1.2 ganda. Ni, dia bagi belanja RM1, you belanja pun 98 sen RM1 lah. Jadi, satu ratio, mana sama lah. Peruntukan dan yang you belanja. Macam ni. Peruntukan RM1, you belanja 69 sen, 70 sen. Jadi berapa? 70, 0.7. Jadi ini menggambarkan standard residual. Lagi besar you punya error, lagi besar standard residual. Ini dah standard residual. Kemudian standard residual ini akan dikuasakan kuasa dua dijumlahkan dapatlah, inilah nama dia sebagai sum square of standard residual. Kuasa dua. Okey, sekarang dapatlah jumlah kuasa 2. Okey, bagikan dengan redundant. Bagian 40.905 bagi dengan 44. Cuba bagikan. Okey, saya bagi yang asal balik lah. Saya buang yang bawah ni. Bawah ni saya copy tadi, saya buang balik. Saya share balik. Kita pakai data ori balik. Masih ikut saya tak ni? Hello? Ada sir. Output. Okey, tengok balik Saya tekan balik yang asal. Jadi berapa tadi cerapan? 60. Radio frame 36. Okey, tengok. Berapa error factor kita? Okey, macam mana dapat error factor? Saya share balik macam mana dapat error factor. Standard residual ni kuasa 2 Kuasa 2 kan semua ni, kuasa 2 kan semua ni, kuasa 2 kan semua ni. Okey, bila kuasa 2 kan semua ni dapatlah menentang ni. Sum square of standard residual dapatlah ni. Okey, cuba buat. 38.424 bahagi dengan 36. Cuba bagi. 38.424 bagi 36 dapat berapa?
38.44 bagi 36. 1.067. 1.067. Okey, square root kan? Square root kan? 1.139. Baik. 1.033. 1.033. Itu. Silap sikit je. Okey, satu tu bukan silap sikit tu, itu bid'ah. 1.033. Jadi inilah error factor, error kesilapan kerja kita. Oh, jadi kesilapan kerja saya adalah 1.033. Saya compare balik dengan chi-square table yang kita kira tadi. Jadi saya jatuh dalam kategori apa? Antara lower bound dengan upper bound. Jadi kalau antara tu jadi level pass. Itu sebab kerja saya level pass. Faham? Itulah cara macam mana chi-square test menilai kerja kita. Jadi berdasarkan kerja kita, error factor kita 1.033. Kita check dengan sampel, kita check dengan chi-square table yang kita refer pada table tadi. Kita tengok pada population. Population mengatakan kerja kita antara low bound dengan upper bound, jadi itulah level pass. Jadi sekarang saya harap you dah faham iteration, number of station, number of observation, number of unknown, redundant, residual, standard error. Okay, sorry, apa lagi tadi? Okay, residual, standard error, standard residual dan sum square of standard residual ni error factor. Daripada error factor ni check balik dengan chi-square table tadi, kita dapat kita level pass, maka kerja kita diterima. Okey, habis basic dia. Jadi saya harap berdasarkan lecture yang saya share tadi, you sepatutnya dah tahu all this semua benda-benda ni iaitu apa dia? Iteration, station, observation, unknown, redundant, residual, standard error, standard residual, subscript standard residual dan error factor. Jadi sekarang kita dah boleh menilai kerja kita sama ada boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Okey, setakat ni ada tak soalan? Habis lecture saya. Ada tak soalan? Minggu depan kita start test dengan main dengan data, alright? Okay, siapa ada soalan? I give maybe 1 or 2 questions to discuss. Maksud saya test apa? Test data lah, test data, bukannya test ni, test data. Okey. Nota saya boleh dapat je nota. Okey, nanti saya share. Boleh? Nanti saya share. Okey, sekarang saya nak tanya, you faham tak apa yang dicerangkan tadi? Siapa yang nak tanya soalan, kita discuss. Tak faham pun tak apa, kita discuss. Maybe you get something. I don't want you to just silent and habis begitu. Okay, I open for question, maybe 1 or 2 question from the student. Maybe? Yes. Cepat. Habis tu baru saya habiskan keluar. Cepat, ada soalan? Okay, good. Zulkifli, apa ni? Zulhusni. Okay, awak ada mic tak? Cuba awak tanya soalan tu verbal kejap. Siapa yang Muhammad Zulkif? Hello? Hello, sir. Okay. Nama awak ni macam mana nak pronounce ni? Zulhusni. Okay, apa soalan awak? Cuba awak tanya secara verbal. Saya nak tengok. Saya nak dengar apa yang kita nak faham. Yang untuk calculation 1 tadi tu, sesi 1 tadi, kenapa lower kena ambil 0.025, upper kena ambil 0.975? Okay, thank you very much. Okay, kenapa kena ambil 0.05 dan 0.75? Siapa ada logik dia nak jawab ni? Tak apa, saya tanya Zulhusni balik.
Awak rasa kenapa Zulfi? Lower sebab 0.95 sebab dia tinggi. Kalau yang lower 0.025 sebab dia rendah. Apa 0.975 sebab dia tinggi. Okay, kenapa 25 dengan 9.75 kita tu? Sebab 5%. Okey. Siapa jawab tadi ni? Kau jawab 5% tadi? You know? Ha? Akmal. Oh, okay, apa good. Okay, 5% Mat. Kenapa 5% Mat? Good sebab 5%. Sebab itu dia Chi-square test tu 5%. Okay, good. Okay, macam ni Okay, baguslah tu 5%. Okay, kelas. Tu sebab saya suruh you tanya soalan. Jadi, masalah tu kita boleh discuss. Dalam survey, kita pakai 95%. Kita pakai 5% tolerance. Kita percaya data kita 95% saja. Sebab apa? Sebab limitation alat, systematic error, environment factor menyebabkan kita hanya percaya, panggil mama. Kita hanya percaya 95% confidence level saja. Sebab itu adalah survey, sebab kita survey. Kalaulah kita ni bidang perubatan, itu saya bidang perubatan. Kalau kita ni bidang bios ke, bidang apa ke, mungkin kita punya confidence level tu bukan 95%. Dia boleh pergi kepada 99%, 97% sebab kita different kita punya confidence level tadi. Faham tak tu? Sebab apa? Contoh dia orang bidang bios bios dia very sensitive. Katakanlah doktor bagi bios kawan saya seorang kakak dia apa ni dalam pakar bios. Okey, salam kita. Okey, dia tak boleh salah 5%. Kita ni survey, bila survey salah 5%, kita anggap 5% kita punya quality data. Tapi bila tentu macam medical, dia sampai 99%. Sebab apa? Bila dia masukkan bios, dia nak calculate very accurate. Dia tak salah sampai 1-2%. Sebab dia silap kira, saya selalu bagi contoh, time operate tu orang tu bangun, bahaya. Boleh mati orang tu sebab dia nak stopkan jantung, stop apa, very accurate. Jadi, dia mengikut bidang. Tapi ada bidang-bidang yang mungkin bukan 5%. Mungkin sampai 50% saja confidence level. Contoh bidang peternakan. Saya ada kawan saya peternak udang. Saya kata, okay, dia beli anak udang 1 juta, dia beli. Berapa yang hidup? Saya tak ingat dia kata hidup berapa. Saya rasa 100,000 dia kata hidup. Bermaksud bidang dia, confidence level dia 10% je. 90% tu mati. Dia bergantung pada bidang. Kita dalam survey, kita percaya bidang kita berapa? 95% sahaja. That's why kita rejectkan 5%. Bila kita rejectkan 5%, kita buang yang 2.5% di atas, 2.5% di bawah. That's why kita pakai 97.5 dan 2.5. Faham tak Zulfi yang bertanya tadi? Bila kita percaya 95%, kita buang 5%. Bila 5% kita buang apa? 2.5% di atas, 2.5% di bawah. That's why kita pakai 97.5 dan 92.5. Andai kata besok survey dah makin bagus, alat dah makin canggih, surveyor dah makin jujur, makin bagus, kita dah sampai level yang lebih baik. Jadi waktu tu mungkin kita percaya data kita 99%. Jadi kita kena buang 1%. Berapa kena buang ke atas, berapa kena buang ke bawah, kalau you faham. Berapa persen? Hello? Saya cakap seorang tu saya mengajar tadi. Ada. Okey. Kalaulah survey dah kepada 99%, berapa kita kena refer dalam table? Yang atas, apa bar? Kena tengok. 90 berapa? 99. Ya, 99.5. Sebab kita percaya 99% buat 0.5%. Jadi 99.5 bawah 0. Bawah 0. Jadi 99.5 kan.
Jadi bawah 0.005, betul tak? Ada 100. 99.5 jadi bawah 0.005. Cukup dah 100. 0. Tengok atas lower upper bound. Look at point. Faham tak? Boleh nampak dekat chat saya tu? Hello? Nampak sir. Boleh sir, boleh sir. Okey. Okey, saya bagi kalau nak faham. Katalah kita pakai 98%. Berapa? Tolong type kat situ. Kalau lah saya percaya survey sekarang 98%. Jadi berapa kita tengok pada low bound dengan upper bound? Katakan 98% kita percaya. Sekarang kita percaya 95%. Katalah kita percaya 98%. Jadi kita kena tengok kat table tu. Dekat kolom persen tu berapa? Hello? Ya, sir. Apa jawapan tu? Soalan tu. Sebenarnya saya tak, sejujurnya saya tak apa clear kira dia. Okey. Tak faham Okey, tak apa. Saya tunjuk dalam Excel saya tunjuk dalam Excel. Nampak tak Excel? Sorry sir. Nampak. Nampak.
Okey, nampak tak saya kira? Tak keluar lagi sir. Okey, saya jawab dulu soalan kawan awak ni Dia kata, mana soalan tadi? Oh. Sebenarnya saya tengah share apa? Excel Okay. Accept. Ya, sir. Ya, sir. Sir. Ya, Excel saja Slide ada tak saya share slide? Tak ada. nampak. Excel je. Excel saja. Oh, Excel saja. Oh, Excel saja. Okey. Okey, mana soalan tadi? Allah, saya pun ada pergi chatting ni. Chat. Tolong chat jap, saya dah lupa chat dah hilang. Tolong tekan hello ke apa kat chat tu, saya nak keluarkan chat punya chat punya tadi ada soalan dah hilang. Komen. Oh, dah hilang tadi. Ada soalan awak tanya tadi. Apa 5%? Siapa tanya tadi 5%? Sebab saya dah terhilang saya punya chatting tadi. Kenapa pilih 0.975 tadi tu? Okey. Macam ni. Okey, tengok dekat saya punya kenapa pilih 175 okey. Nampak tak saya punya Excel sekarang? Ni lah saya terangkan. Nampak. Okey. Sekarang ni kita percaya data kita 95%. Okey. Kita percaya 95%. Okey, bila percaya 95%, bermaksud kita tak percaya berapa persen. Jadi kita percaya. Ni kita percaya. Jadi kita punya rejection kita kata reject lah. Kita reject kita tolak 5%. Okey, 5% tolak. 5% kita tolak. Sebab nak cukupkan 100% kan? Okey, jadi nak tolak tu dia ada atas dan bawah. Okey, kalau saya buat graf macam mana nak buat graf macam mana? Okey, katalah macam ni Okey, katalah ni graf. Okey. Kita start dengan kosong sampai 100 kosong point okey. Kosong 100 bawah 100. Okey, saya buat 100 dengan kosong 0.25 0.5 saya beri 0. Okey. Okey. Ini persen lah. Ini dalam bentuk ni. Bentuk persen lah. Kali 100. Sudah, sabar. Okey Okey. Okey, saya kecilkan sikit. Nampak tak? Hopefully nampak lah. Nampak tak? Nampak. Okey.
Okay. Okay, kecil sikit. Wah, tak nampak. Nak bagi confirm lagi nampak je. Okey. Sekarang ni kita percaya 65%, kita reject 5%. 5% tu kita reject atas dan bawah. Jadi ini kita tak percaya lah. Ini kita tak percaya, kita merah kan. Okey, merah. Ini pun kita tak percaya. Ini rasa senang kala. Ini pun kita tak percaya belah atas ni. Yang belah bawah ni pun yang ini pun kita tak percaya juga, merah. Yang kita percaya yang ni saja, daripada 25 sampai 25. Ini adalah yang actually sorry, ini pun diterima tadi, sorry. Ini pun diterima. Itu maksimum dia. Jadi that's why lah dia reject dekat 25 sepadan. Bawah 25, atas 175. Tapi Sky Square Table dia tak pakai per 100. Dia pakai di sini. Dia pakai ni, dia panggil apa? Perpuluhan ni. That's why kita baca 0.025 yang ini dan yang ini nak tahu. Tapi kalaulah saya percaya data saya 90%. Ini saya percaya 95%. Katakanlah saya percaya 90%. 90% saya percaya. 90%. Jadi berapa rejection saya? Berapa reject saya? 10. Ha? 10. 10%. Jadi saya kena tengok macam mana table saya. Jadi table saya jadi macam mana? Okey, jadi saya punya merah macam ni lah pula. Sebab apa? Saya reject berapa? Bawah 5%, atas 5%. Yang saya percaya yang tengah region 90%. Sekarang dalam survey pakai 95%. Kalau lagi banyak saya percaya, lagi penuh lah kuning ni, lagi sikit, lagi banyaklah merah. Ini cara dia. Nampak tak? Ini kalau 10%. Nampak. Kalau saya percaya 70% je, saya percaya 70% je. Saya percaya 70% je saya percaya. Ni 70% je. Yang saya tak percaya berapa persen? 30 lah saya tengok. Okey, jadi 30 macam mana cara nak tengok dia? Jadi 15 atas, 15 bawah. Yeah. Bawah Yeah. 5. Okey, faham lah tu. Jadi saya reject sampai sini lah saya reject. Ini boleh pakai lah saya reject sampai sini. Saya nak bagi you faham je. Sampai sini dah lebih kurang saya reject. Sampai 30 ni saya reject. Saya percaya tengah je. Jadi pun saya percaya sampai 70. Bukan 15 So 15, bukan sampai 15 lah, sorry. Sebab kita buang atas dan bawah. Dia sampai 15 je. Dia sampai 70. Okey, nampak? Lagi besar kita percaya, lagi penuh. Kalau kita percaya 100%, kalau kita percaya 100%, tak ada merah. Semua kuning. Semua kuning. Semua percaya. Ni siapa ni? 100% ni. Siapa jadi macam ni? Ni. Yang ini Rasulullah je ada. Semua dia kata ada betul. Jadi dia tak adalah merah. Apa yang dia cakap semua percaya. Tapi selagi dia orang yang mempunyai dosa, dia pun macam ni. Kalau orang tu jujur 95%. Kalau orang tu kurang jujur 90%. Kalau orang tu tak boleh pakai 40%. Kalau langsung tak boleh pakai 10%. 90% reject. Nampak? Jadi Nabi je di sini, Rasulullah, sebab dia dapat wahyu semua dah 100% betul. I just want to share technology how to understand the computer level. Okay, so masa pun dah pukul 5. I hope you get something. Minggu depan kita banyakkan discussion. Okay, saya bagi sampel data, kita try running. Okay, adakah awak dapat sesuatu hari ni? Dapat. Dapat Dapat. Alright, hopefully you get something. Next week we will do another class. Thank you very much for your attention and participation. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir. Salam, thank you sir. Ada soalan? Okay. Satu, okay, apa dah? Okay. Ada nak tanya apa tadi? Apa? Hello? Senyap pula.
Bukan lu nak tanya? Tak apalah, dah faham. Okey, tak faham. Alhamdulillah belum jawab dah faham. Mungkin keberkesanan saya mengajar tu pun Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attendant tak apalah, minggu depan saya ambil. Minggu ni saya halalkan nilai attendant Siapa yang datang dapat ilmu. Minggu depan kita start ambil attendant lah Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.